Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam bulan Syawal dan popular kebelakangan ini raya sebulan kata dia. Cuma mungkin tidak terlambat untuk mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Moga-moga Allah Ta'ala menerima daripada kita semua amal-amal soleh yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan dan juga selepas dari bulan Ramadan. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Rabu yang kedua. Anjuran Surau Nurul Iman, Keramat Wangsa, menggunakan kitab Kekeliruan Umat, inilah jawapannya. Susunan Al-Fadhil Ustaz Muhaddir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 27, masih lagi dalam bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah. Sebelum daripada bulan puasa yang lalu, dalam mungkin saya ada skip satu kuliah, dalam bulan Februari kita telah terangkan ataupun bawakan 10 contoh bagaimana Rasulullah SAW sendiri, baginda tidak mempunyai sikap seperti segelintir umat Islam sekarang yang mana mereka cukup allergic dengan sesuatu amalan, alasannya kerana ianya bid'ah, alasannya Nabi tak buat. Maka oleh kerana Nabi tak buat, seolah-olahnya itu adalah haram. Ini tidak benar ya. Nanti kita akan perdetailkan di mana kesilapan kefahaman sebegini dalam bab yang kedua nanti. Cuma kita terangkan di sini bahawa sikap sedemikian bercanggah dengan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sendiri tidak demikian. Baginda tidak melarang sesuatu perbuatan hanya semata-mata kerana perbuatan itu baginda tak buat. Baginda akan nilai terlebih dahulu kalau perbuatan itu dari segi syariat baik, bahkan baginda SAW ada kala memuji, memberitahu ada pahala. Bukan saja baginda tak larang, baginda puji. Tapi sekiranya perbuatan itu bercanggah dengan syariat, barulah Nabi SAW mengkritik dan melarang. Kalau sebentar lalu saya laju-laju saja nak refresh, maklumlah sudah masuk ketupat lemang dan sebagainya, banyak baru ni. Di malam besok ni tak tahu apa menu, kata ada surau ada buat ya. Kadang kita terlupa yang sebelum daripada Ramadan itu ada 10 contoh yang kita telah bawa bagaimana sahabat buat benda yang Nabi tak buat, Nabi iktiraf, Nabi tak larang, dan ada kalanya Nabi puji. Yang pertama adalah perbuatan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melakukan salat sunat wudu.
Lepas berwuduk, solat sunat wuduk. Atau boleh juga dikatakan melakukan solat sunat mutlak. Maknanya bukan ada sebab yang tertentu, setiap kali lepas berwuduk. Asal berwuduk, solat 2 rakaat. Ini tidak diamalkan oleh Nabi SAW. Tetapi apabila Sayyidina Bilal berkongsi bahawa itulah amalan beliau, Nabi SAW menkaitkan bahawa itulah sebab bagi dia mendengar bunyi derapan 2 selipar Sayyidina Bilal ataupun alas kaki beliau di dalam syurga. Jadi Nabi SAW kaitkan amalan tadi dengan Sayyidina Bilal masuk syurga. Padahal amalan itu Nabi tidak buat. Yang kedua, Sayyidina Khubayb bin Adi Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika akan dibunuh oleh musuh meminta masa untuk salat 2 rakaat. Dan diberitahu oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau adalah orang yang pertama melakukan salat 2 rakaat ketika akan dibunuh oleh musuh. Juga tidak dikomplain, tidak dikritik oleh Nabi SAW, padahal Nabi SAW tidak secara khusus tidak menganjurkan demikian. Tapi oleh kerana tak bercanggah dengan syarak, dah kebetulan dia tahu nak kena bunuh, maka elok-eloknya hidup kita ni ditutup dengan amal soleh. Antara amal soleh yang soleh adalah sembahyang 2 rakaat. Yang ketiga, Sayyidina Rifa'ah ibn Rafi' Az-Zurqi radhiyallahu anhu ketika solat dengan Nabi SAW, Nabi bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah. Beliau membaca bacaan yang tidak diajar, yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nabi tak ajar, Nabi tak amalkan. Bahkan lepas solat Nabi tanya, manil mutakallimu anifa, siapa yang bercakap macam tu tadi masa solat tadi? Lalu sahabat itu mengaku. Kalau ikut standard sebahagian daripada umat Islam sekarang, ini tak boleh, ni dalam solat ni ibadah, tak ada dalil Nabi suruh, tak ada dalil Nabi buat. Tetapi oleh kerana Nabi SAW bersikap perkara yang tidak bercanggah dengan syarak, baginda iktiraf, bahkan baginda memberi perkhabaran gembira, inni ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awal. Sesungguhnya saya telah melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba, siapakah antara mereka yang paling awal menulis pahala bacaan yang tidak diajar oleh Nabi SAW tadi. Berarti tidak semua bacaan yang tidak diajar oleh Nabi SAW itu dilarang. Ini kan baik, memuji Allah Ta'ala, walaupun lafaz itu datang daripada sahabat. Yang keempat, seorang sahabat membaca doa iftitah, lepas takbiratul ihram, dia baca doa. Doa ini tidak diajar oleh Nabi SAW, tapi doanya itu, isi kandungan doanya itu baik. Lalu Nabi SAW memuji, laqad ra'aitu abwabas sama'i futihat laha. Aku telah melihat pintu-pintu langit dibuka bagi menerima doa tersebut. Jadi mereka mungkin membangkang, kata mereka, Ustaz, kita sekarang sedang bincang isu bid'ah. Ustaz bawa contoh perkara yang Nabi dah iktiraf. Bila Nabi SAW iktiraf, itu bukan lagi bid'ah. Itu sudah jadi sunnah. Sebab ada sunnah namanya sunnah takririyah. Sunnah periktirafan daripada Nabi SAW. Jadi kita kata betul apa yang Tuan sebut itu betul. Bila Nabi SAW sudah iktiraf, maka itu dianggap sunnah. Tapi sunnah apa? Sunnah ini adalah mengiktiraf perkara baharu yang baik. Itu sunnah Nabi. Bukan hanya katakan sunnah itu Rabbana lakal hamdu saja. Bukan katakan sunnah itu hanya membaca doa iftitah saja, bukan. Mengiktiraf sesuatu perbuatan amalan baharu yang tidak bercanggah dengan syarak, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang mendakwa kami pejuang sunnah, kami menolak bid'ah, dia kena faham konsep ini. Takut nanti dalam keadaan dia mendakwa dia pejuang sunnah, dia sebenarnya menghancurkan sunnah. Tak maaf saya selsema hari ini. Kuliah duha pagi tadi saya tak pergi. Tapi malam ni rasa macam kurang sikit, rasa macam tak teruk sangat, so saya datang. Tapi sesemalah, bukan COVID. Kalau COVID tak boleh datang. Baik. Kemudian yang kelima, amalan seorang imam, setiap rakaat dia akan baca suratul Ikhlas.
Dia akan membaca surah Qul Huwallahu Ahad, iaitu misalnya dia rakaat pertama baca Fatihah, baca Qul Huwallah. Selesai Qul Huwallah dia akan baca surah. Kemudian rakaat kedua masih sama, Fatihah, lepas Fatihah Qul Huwallah lagi sekali. Kemudian dia baca surah lain. Lalu makmum tak berapa suka cara macam itu. Makmum komplain dan makmum mencadangkan imam pilih satu, sama ada baca Qul Huwallah tak payah baca surah, atau baca surah tak payah baca Qul Huwallah. Tetapi imam ni dia memang suka buat macam itu. Jadi dia bagi tahu kepada makmum, eloknya kamu pilih satu. Kalau kamu nak saya jadi imam, terimalah macam tu cara saya. Kalau kamu nak cara lain, kamu lantik imam lain. Tak payah saya jadi imam lagi. Jadi akhirnya jemaah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab mereka suka imam ni. Cuma mereka tak suka yang tu satu saja. Lalu Nabi SAW memanggil imam tersebut dan bertanya kenapa imam tidak mahu ikut cadangan daripada jemaah. Lalu imam itu menerangkan bahawa dia kasih kepada suratul Ikhlas. Sebab itu dia ulang. Jadi kan di situ ada penilaian daripada Nabi SAW. Pertama, kasih kepada ayat Quran itu baik. Dari segi syarak, kasih pada ayat Quran baik. Dan yang kedua, dari segi syarak, memang tidak ada larangan mengatakan tak boleh ulang surah yang sama. Sekarang pun kalau kita nak ulang surah yang sama, boleh. Tak batal sembahyang kita. Maka oleh kerana perbuatan itu tidak bercanggah dengan syarak dan dorongannya baik, iaitu kasih kepada suratul Ikhlas, Nabi SAW memberi perkhabaran gembira kepada imam tersebut, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah Al-Ikhlas itulah yang memasukkan kamu ke dalam syurga. Yang keenam, sahabat Nabi tanpa diajar oleh Nabi SAW membaca surah Fatihah sebagai ruqyah. Ada satu ketua kabilah, ketua kampung disengat oleh kala jengking. Lalu orang kampung bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi, ada atau tidak antara kamu yang pandai ruqyah, pandai berobat. Jadi kata sahabat, boleh dengan syarat kalau sembuh ketua kampung kamu, kami nak hadiah sekian ekor kambing. Sebab mereka dalam perjalanan perlu kepada makanan. Lalu, okey, orang kampung setuju. Yang dilakukan oleh sahabat adalah membaca suratul Fatihah. Bila sampai berita kepada Nabi SAW, baginda tak komplain. Tak kata mana ada saya ajar kamu baca Fatihah. Untuk merawat Fatihah itu kan untuk baca dalam sembahyang. Misalnya, tak ada Nabi kata macam itu. Nabi hanya bertanya, wa ma yudrika annaha ruqyah. Macam mana kamu tahu bahawa Fatihah itu boleh dibaca untuk menyembuhkan penyakit. Yang ke-7, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah sahabat yang mula-mula memposisikan makmum belakang imam. Sebelum itu makmum selari dengan imam. Jadi bila sahabat Nabi tadi berbuat demikian, Nabi SAW gembira dengan perbuatan tersebut dan mendoakan kebaikan buat beliau. Yang ke-9, yang ke-8, cara makmum yang masbuk, yang dia masuk solat tu tak sempat baca Fatihah. Masa dia masuk dengan masa imam rokok tu nak baca Fatihah tak sempat. Masbuk. Asalnya zaman Nabi SAW, makmum yang masbuk yang terlewat ini, dia akan lihat isyarat daripada makmum yang hadir dari awal, berapa rakaat dia tertinggal. Kalau difahami satu rakaat, dia akan takbir, dia kejar satu rakaat tu, akhirnya dia akan salam sama dengan imam. Kalau 2 rakaat dia takbir, dia kejar, akhirnya salam sama dengan imam. Itu asalnya. Tapi sahabat Nabi Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia masbuk. Bila sahabat lain bagi isyarat tentang bilangan rakaat, dia buat tak tahu je. Dia Allahu Akbar, dia terus ikut Nabi SAW. Katalah Nabi tengah sujud, dia terus sujud. Dia tak kejar. Lalu Nabi SAW berkenan dengan cara yang demikian. Nabi SAW memberitahu kepada sahabat, sanna lakum Muaz. Muaz telah membuat satu cara yang baik untuk makmum yang masbuk. Jadi kan lebih tenang. Nak kejar ni kadang jadi kita tak khusyuk. Tapi kalau kita ikut saja di mana imam berada, lepas bagi salam, kita tahu dah berapa kita tertinggal. So tenang-tenang, tambah lagi yang kurang itu. Jadi ini contoh yang Nabi iktiraf. Dan yang ke-10, tawassulnya Bani Zuhail bin Syaiban dalam peperangan
dengan tentera Parsi, dan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Ini yang ke-9 ya. Dan bila berita itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi tak komplain. Nabi tak kata saya tak pernah ajar pun sebut nama saya dalam peperangan, tak ada. Bahkan Nabi SAW memberitahu bi nusiru, dengan sebab perantaraan nama saya lah mereka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-10 dan terakhir dalam keterangan kita yang lalu, iaitu sahabat Nabi Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dalam perjalanan tidur dan bermimpi yang mewajibkan mandi. Orang putih kata wet dream, bukan mimpi biasa, mimpi yang menyebabkan kena mandi wajib. Tetapi cuaca sangat sejuk, jadi beliau tidak mandi wajib. Ketika nak salat subuh pagi itu, beliau hanya tayamum. Padahal asal tayamum disyariatkan untuk orang yang nak bersuci tapi tak ada air. Sekarang ni air ada, tinggal lagi cuaca sejuk sangat. Jadi setelah beliau tayamum, beliau sembahyang subuh, siap jadi imam lagi. Jadi sampai berita kepada Nabi SAW, Nabi tanya. Kalau zaman kita ni mungkin masuk dalam grup WhatsApp penduduk. Weh, imam kita tadi apa tahu tak, dia semayang jadi imam bukan mandi wajib pun. Dia habaq kat saya masa breakfast, dia kata pakai tayamum ke. Mungkinlah kalau zaman kita kan tersebar melalui WhatsApp. Tapi zaman Nabi SAW berita itu sampai, Nabi bertanya kejadian itu kepada beliau. Jadi Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu menjawab dengan membaca ayat Al-Quran, iaitu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu itu membunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah Ta'ala kasihan belas kepada kamu. Jadi Nabi SAW dengar tu, Nabi senyum. Makna maksud daripada Sayyidina Amr bin Al-As, ya Rasulullah, saya bukan tak nak mandi, tapi cuaca sejuk, kalau saya mandi boleh meninggal. Allah tak bagi bunuh diri sendiri. Nabi hanya senyum saja. Walaupun sebelum itu Nabi tidak pernah ajar ya tayamum semata-mata kerana cuaca sejuk. Tapi oleh kerana perbuatan itu selari dengan syariat, menjaga nyawa, menolak mudarat itu syariat, maka Nabi SAW iktiraf. Selesai ya. Ini semua berlaku ketika Nabi SAW masih hidup. Lalu timbul persoalan. Ada orang bangkang, dia kata hak tu tak apalah Ustaz, yang Ustaz ada cerita banyak-banyak tu Nabi SAW masih hidup. Jadi Nabi boleh iktiraf, Nabi boleh bagi tahu kata ni malaikat tulis pahala, Nabi boleh bagi tahu kata pintu langit terbuka. Sekarang ni yang kita bincang ni bid'ah yang berlaku zaman kita ni. Nabi dah wafat, ni macam sambutan Maulid semua ni. Macam mana kita nak tahu kata benda itu baik tak baik? Jadi kita terangkan pertama, hukum Islam ini bukan terputus dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terputus dengan kewafatan Nabi adalah wahyu. Jadi wahyu itu bukan satu-satu sumber hukum. Wahyu itu sumber hukum yang utama. Ada lagi namanya ijma', ada lagi namanya qiyas, ada nama istishab, istihsan, saddu zara'i, masalah mursalah dan sebagainya, yang nanti bakal dirujuk oleh para alim ulama ketika mereka nak kenal pasti hukum. Jadi berlaku benda baru selepas kewafatan Nabi, jawabnya ulama yang akan kaji dan akan mengenal pasti hukum. Itu yang pertama. Jawapan yang kedua adalah sahabat sendiri melakukan benda baru selepas kewafatan. Kamu seolah-olah nak kata kalau Nabi dah wafat tak mungkin lagi berlaku perkara baru yang baik. Itu bercanggah dengan kefahaman sahabat. Sahabat Nabi sendiri radhiyallahu anhum ajma'in, walaupun Nabi SAW dah wafat, mereka masih melakukan perkara-perkara baru yang pada ijtihad penilaian mereka itu tidak bercanggah dengan syarak. Jadi kita nak ikut sahabat ke nak ikut kawan-kawan yang lagi dua ni buat bising? Tentulah kita selesa ikut sahabat Nabi. Mereka kan murid-murid Nabi. Yang kawan-kawan kita ni lepas SPM, sambung belajar overseas, dia faham apa yang dia faham dan banyak yang dia tak faham. Maka dia balik buat bising. Ya, ini Nabi tak buat, ini bid'ah, ini tak ikut sunnah. Ya, padahal sahabat tidak demikian. Contoh perkara baru yang dilakukan selepas kewafatan Nabi SAW, pertama adalah pengumpulan Al-Quran oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebelum itu Al-Quran tidak tertulis dalam satu mushaf. Ada orang tulis di sini, ada orang tulis di sana. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah,
dicadangkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu supaya Al-Quran itu ditulis dalam satu mushaf, dikumpulkan. Ini komplit Al-Quran dalam satu mushaf. Kenapa? Kerana Sayyidina Umar memerhatikan ramai orang-orang yang hufaz dengan makna di situ orang yang menghafal Al-Quran, mereka mati syahid dalam peperangan. Zaman tu zaman umat Islam masih lagi kerap berperang dengan orang kafir. Jadi timbul kebimbangan dalam hati Sayyidina Umar, kalaulah orang yang hafal Al-Quran mati, satu masa orang tak tahu Al-Quran yang sebenar tu macam mana. Elok ada satu dikumpulkan Al-Quran tu dalam satu mushaf. Jadi di sini ada orang bangkang. Dia kata tak relevan apa yang Ustaz cerita ni. Kerana apabila Sayyidina Abu Bakar buat, itu sudah jadi sunnah. Sebab dalam hadis Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin min ba'di. Wajib kamu ikut sunnah saya dan ikut sunnah khulafa' ar-rasyidin. Ni kan Sayyidina Abu Bakar khulafa' ar-rasyidin. Bila Sayyidina Abu Bakar buat, itu dah jadi sunnah. Sekali lagi mereka tahu tapi kefahaman mereka terbatas. Apa yang dia cakap tu betul ya. Kita wajib ikut sunnah khulafa' ar-rasyidin, Nabi yang suruh. Tetapi dia terbatas, dia tak perasan bila Sayyidina Abu Bakar buat benda baru yang Nabi tak buat, berarti sunnah khulafa' ar-rasyidin adalah mana-mana perkara baru yang baik buat. Ini bukan bid'ah Ustaz. Sayyidina Abu Bakar sendiri asalnya menganggap bid'ah. Apabila dicadang oleh Sayyidina Umar supaya buat perkara demikian, Sayyidina Abu Bakar mula-mula tak nak buat. Alasan apa? Alasan kata Sayyidina Abu Bakar, bagaimana saya melakukan satu perkara yang Nabi pun tak pernah buat. Maknanya di sisi Sayyidina Abu Bakar benda ni bid'ah. Oleh kerana bid'ah, beliau keberatan nak buat. Lalu Sayyidina Umar menerangkan, huwa wallahi khair. Cadangan saya itu demi Allah bendanya baik. Kerana tujuannya begini. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nampak kebaikan yang ada pada cadangan tersebut. Lalu Sayyidina Abu Bakar bersetuju mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Berarti sunnah khulafa' ar-rasyidin melakukan perkara baru yang selari dengan syariat. Nak jaga keaslian Al-Quran itu selari dengan syariat. Kemudian perintah solat tarawih berjemaah 20 rakaat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini pun orang bangkang juga. Kata dia, solat tarawih bukan bid'ah. So tak ada kena-mengena dengan tajuk kita. Betul ya. Salat tarawih sudah berlaku di zaman Nabi SAW. Tetapi yang berlaku zaman Nabi SAW tidak sebagaimana yang berlaku di zaman Sayyidina Umar. Yang berlaku di zaman Nabi SAW, baginda salat tarawih lalu diikuti oleh para sahabat. Sahabat jadi makmum ikut Nabi. Masuk malam yang seterusnya, Nabi SAW salat tarawih di masjid, makin ramai sahabat yang ikut Nabi. Makin meriah ya orang ikut Nabi SAW sembahyang tarawih. Masuk malam yang ketiga ataupun mungkin malam yang keempat, Nabi tidak keluar lagi. Nabi keluar sembahyang isyak, tapi Nabi sembahyang tarawih dalam rumah, tak keluar. Jadi bila siang Nabi SAW beritahu, bukan saya tak perasan, bukan saya tak tahu kata kamu tunggu untuk sembahyang dengan saya, tapi saya bimbang kalau diwajibkan nanti itu akan membebankan. Jadi akhirnya masing-masing buat sendirilah. Oleh kerana Nabi SAW tak keluar, orang sembahyang tarawih masing-masing. Ada sembahyang tarawih dengan orang ini, ada sembahyang tarawih dengan orang sana, ada sembahyang tarawih seorang-seorang. Jadi ini berterusan. Sehingga zaman Sayyidina Umar radhiyallahu menjadi khalifah. Bila Sayyidina Umar jadi khalifah, beliau kerap round nak tengok keadaan rakyat. Jadi zaman kita pun ada juga pemimpin-pemimpin round nak tengok keadaan rakyat. Tapi biasanya itu dekat-dekat pilihan raya nantilah ya. Itu insya-Allah rajin mereka round tanya hal keadaan, bersalam, ambil gambar, sapu sampah pun ada ya. Siram pokok pun ada, masya-Allah ya. Tapi kalau jauh daripada pilihan raya kurang sikit. Tapi kalau mereka boleh round dengan Facebook, dengan apa pun sudah okeylah zaman moden nak ambil tahu mana-mana penduduk kerabat bangsa yang ada masalah, boleh pergi ke laman Facebook saya, buat komplain dekat situ, saya akan uruskan. Itu pun sudah bagus sebenarnya. Jadi Sayyidina Umar fizikal, zaman tu tidak ada internet, physically Sayyidina Umar round. Tengok bulan Ramadan orang sembahyang tarawih di masjid dalam keadaan macam asal. Sembahyang sini seorang, sembahyang sini satu kumpulan, yang ini tengah rokok, yang ini baru nak sujud, yang ini itu ini. Akhirnya Sayyidina Umar mencadangkan,
Alangkah lebih baiknya kalau dilakukan salat tarawih ini di belakang satu orang imam. Janganlah macam ini. Lantik satu orang imam yang bagus, yang lain semua ikut dia. Jadi bila dilaksanakan cadangan beliau, Sayyidina Umar memberi komen, nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik perkara bid'ah, inilah dia. Jadi bila kita terima bid'ah hasanah, kita diperli oleh golongan ini. Ustaz aku, ustaz tak nak buat ke NGO, ustaz jadi presiden. Apa nama NGO? Ahlul bid'ah hasanah wal jamaah, kata dia. Diperli ya, sebab kita menerima konsep bid'ah hasanah. Jadi saya kata tak perlu, cukuplah nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana termasuk dalam sunnah mengiktiraf bid'ah hasanah. Itu sunnah Nabi, itu sunnah pada sahabat. Tapi syarat mesti hasanah. Kalau bid'ah sayyi'ah, dolalah, bid'ah yang buruk dan sesat, itu kita sepakat, tidak ada khilaf, yang itu haram dan wajib kita tinggalkan. Tapi kalau bid'ah yang hasanah, ini adalah contoh yang dicontohkan oleh para sahabat. Apa lagi? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membuat perubahan lafaz tasyahud. Lafaz tasyahud maknanya lafaz tahiyat. Ya, kita baca tahiyat tu asalnya zaman Nabi SAW, bila bagi salam kepada Nabi SAW, kita guna dhamir mukhatab. Kita guna ganti nama orang yang bercakap depan-depan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ke atasmu wahai Nabi. Tapi selepas kewafatan Nabi SAW, istihad daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia tidak guna dhamir mukhatab, dia guna dhamir ghaib, orang ketiga. Assalamu alaihi, salam ke atas baginda, ke atas dia. Jadi ini menunjukkan bahawa sahabat tidak melihat perubahan baru itu mesti haram. Kerana kalau haram, tentulah beliau tidak akan buat perubahan tersebut. Tinggal lagi kita umat Islam, kita ikut pendirian sahabat-sahabat yang lain, mereka mengekalkan percakapan itu sama. Ketika Nabi SAW masih hidup, kita mengucapkan Assalamu alaika, salam ke atasmu. Selepas Nabi wafat juga kita mengucapkan Assalamu alaika, salam ke atasmu. Kita tidak kata Assalamu alaihi. Tapi yang pentingnya ada istihad. Ini yang dalam dialog di Perlis pada 11 Februari yang lalu, yang pihak yang berdialog dengan saya dan Kiai Nur Hidayat, iaitu Ustaz Salman Ali, dia bagi alasan seolah-olahnya tak boleh kita tanya tentang istighosah, minta tolong dengan orang mati. Dia bawa cerita ni. Dia kata tengok sahabat Nabi pun sampai mengubah lafaz Assalamu alaika menjadi Assalamu alaihi. Tak relevan. Tak ada kena-mengena. Ini bahkan menjadi dalil bahawa ada bidah hasanah. Ini bukan isu tak boleh bagi salam pada Nabi. Semua orang terima bagi salam pada Nabi SAW. Bahkan selain pada Nabi, kita pergi kubur, kita kata Assalamu alaika atau Assalamu alaikum. Bukan kita kata Assalamu alaihim. Bukan salam ke atas mereka, tak. Salam ke atas kalian, ke atas kamu. Jadi kadang-kadang orang yang berdebat ini asal debat, asal cakap. Tapi poin tidak relevan. Jadi orang yang hanya nak tengok menang kalah, dia akan terpesona. Tapi kalau yang nak dapatkan fakta dan data, itu tak ada kena-mengena. Ya, ini kisah yang menunjukkan sahabat Nabi tidak keberatan melakukan perkara baharu apabila dalam ijtihad mereka perkara baharu itu selari dengan syariat. Contoh lagi, perkara baharu dilakukan di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, iaitu penulisan Al-Quran dengan rasam yang tertentu. Kemudian perintah azan pertama pada hari Jumaat. Azan pertama daripada sudut turutan, tapi daripada sudut berlaku tu kiranya yang kedua. Zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tak ada azan tu. Azan Jumaat hanya bila khatib sudah naik atas mimbar bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, baru azan. Sekali saja. Tapi zaman Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu mengarahkan supaya azan dulu. Jangan tunggu masuk waktu. Azan awal lagi. Kenapa? Kerana beliau bimbang kalau azan ketika khatib naik atas mimbar macam zaman Nabi, ramai umat Islam yang sudah jauh dari masjid tak sempat salat Jumaat. Zaman Nabi okey, orang tak ramai. Zaman Sayyidina Uthman dah berkembang pesat. Ramai orang Islam ni berniaga jauh dari masjid.
Jadi kalau azan lewat, mereka mungkin tak sempat. Sedangkan solat Jumaat wajib. Lalu Sayyidina Uthman membuat azan yang bid'ah ini. Mereka marah. Mana boleh kamu kata sahabat Nabi buat bid'ah? Belah sah. Sahabat Nabi sendiri menggunakan istilah bid'ah. Nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik kepada bid'ah inilah dia. Dan memang definisi bid'ah itu perkara baharu. Jadi yang penting sahabat Nabi buat perkara baharu yang baik, dan tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang bangkang. Tak ada yang kata Uthman tak boleh buat, ini bid'ah, zaman Nabi tak ada azan macam ni, tak ada. Zaman kita ada pula yang pandai-pandai kata dia salat jemaat azan sekali je. Padahal telah ijma' sahabat Nabi, azan tambahan itu adalah satu perkara yang baik. Sayyidina Ali membuat selawat kata Nabi SAW. Ada orang kata tak boleh. Yang boleh selawat hanya selawat Ibrahimiyah. Tafrijiyah tak boleh, Nariyah tak boleh, ini tak boleh. Semua tak boleh. Yang boleh hanya yang warid dalam hadis. Siapa kata? Dalil suruh selawat itu umum. Maka nak selawat bila terpulang, nak selawat banyak mana lebih banyak lebih baik, nak selawat di mana pun boleh, nak selawat dengan lafaz sebagaimana lafaz yang warid daripada Nabi SAW baik, lafaz sendiri juga tidak dilarang. Bukti sahabat Nabi ada yang reka selawat dengan lafaz sendiri. Ulama-ulama daripada dahulu sampai sekarang membuat selawat mereka sendiri. Tak ada masalah. Yang penting selawat mendoakan kebaikan buat Nabi SAW. Dan terakhir, Sayyidina Abdullah bin Umar menambah lafaz tasyahud, lafaz tahiyat, dan banyak lagi sebenarnya contoh-contoh perbuatan baik yang dilakukan oleh para sahabat selepas kewafatan Nabi SAW. Next, insya-Allah di muka surat 29, bagaimana memahami kaedah yang dikatakan laukana khairan lasabaquna ilaihi. Kalaulah satu perbuatan itu memang baik, nescaya salafus soleh terlebih dahulu sudah buat perbuatan itu. So, macam mana kita nak faham kaedah tersebut? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.